Okay guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Wak Vapes dan juga selamat datang untuk menonton video ni. Terlebih dahulu aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang semua yang menonton video ni dan semua yang telah subscribe dan juga kepada yang menonton video ni tapi tidak subscribe. Tak apa, itu semua pilihan masing-masing kan. Channel ni percuma, free, gratis, tidak dikenakan apa-apa bayaran untuk menonton. Dan di sini juga aku nak menyatakan, segala konten dalam ni adalah hak milik aku punya, yang aku keluarkan dari otak aku sendiri atas usaha aku dan juga tim aku untuk menjadikan channel Wak Vapes ni sebuah channel untuk orang-orang yang nakkan info berkenaan dengan dunia vaping, especially berkenaan dengan AIO, all in one, iaitu Boro dan juga .aio punya platform. Dan juga serba sedikit ada cerita pasal Squong, pasal mod, pasal RTA, RDA, RDTA, RBA kan. Dan dunia vaping ni luas. Dunia vaping ni dia luas, dia punya cakupan dia ada pelbagai dunia vaping ni cakupan dia macam-macam. Dan selera manusia pun pelbagai. Jadi sekiranya ada yang tak suka dengan channel ni, itu hak masing-masing kan. Ataupun mungkin ada yang mengatakan channel ni bosan lah asyik cerita pasal Boro, asyik cerita pasal apa nama dot, asyik cerita pasal entah apa-apa lah, nak lilit-lilit lah, pasal coil lah, pasal kapas lah. Itu hak masing-masing guys. Nak tengok channel ni dipersilakan. Kalau tak nak tengok pun tak apa. Nak cakap channel ni membosankan ke, nak cakap channel ni tak seronok ke, itu hak masing-masing. Ada banyak, ada berpuluh-puluh, berjuta-juta kot agaknya konten dalam YouTube ni. Dan juga banyak lagi channel-channel yang dari Malaysia dan juga dari negara jiran, dari Indonesia, yang membicarakan berkenaan dengan vapes ni, dunia vaping, dunia penguapan, dunia pengasapan ni. Kalau mungkin ada yang suka jenis-jenis pot yang kecil-kecil, banyak channel lain yang cover benda-benda tu. Mungkin ada yang suka pot yang pakai buang, disposable pot. Channel-channel lain pun banyak cover. Tetapi kalau korang nak orang kata info, nak experience berkenaan dengan AIO di orang kata di dalam channel-channel yang berbahasa Melayu ni, aku rasa tak banyak. Channel bahasa Melayu yang dari Malaysia ni, aku rasa tak banyak yang memang spesifik dan fokus kepada konten-konten berkenaan dengan dunia vaping AIO secara konsisten. Ada yang mungkin buat sedikit-sedikit, ada yang mungkin pernah cover, ada yang mungkin pernah cover satu dua device, lepas tu tak ada buat lagi dah cerita pasal AIO. Itu semua hak masing-masing, itu semua hak orang kata owner channel tu masing-masing. Dan untuk channel Wak Vapes ni, aku nak terangkan kat sini, aku tidak dibayar satu sen pun, aku tidak diupah, tidak digajikan oleh sesiapa pun untuk buat konten ni. Sekiranya ada yang appreciate hasil kerja aku ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Dan sekiranya tidak ada yang appreciate, mendapat cemuhan, mendapat hinaan pun, aku tak kisah kan. Ini adalah pilihan. Ada yang suka, ada yang tak suka, itu biasa. Dan juga aku akan terus cuba menghasilkan konten-konten dengan style aku sendiri. Ada orang suka ke, ada orang tak suka ke, itu terpulang lah. Cuma aku buat hal aku tak kacau hidup orang, aku tak kacau hidup siapa-siapa. Kalau ada seorang pun yang tengok video yang aku buat tu, cuma satu viewer pun, syukur, Alhamdulillah. Aku redha. Walaupun aku penat, walaupun aku spend masa banyak untuk editing, untuk set up benda-benda ni, itu bukan satu hal yang mungkin bagi orang lain adalah hal yang remeh-temeh lah kan. Tapi untuk aku spend masa, aku spend tenaga untuk buat konten ni. Jadi kiranya ada yang tak suka, itu hak masing-masing kan. Itu hak semua penonton, semua orang dalam dunia ni bebas untuk memilih apa saja yang diorang nak.
So itu aku punya bebelan pada hari inilah. Anyway, kali ni aku nak share kat korang berkenaan dengan bahagian pertama tentang Pulse AIO Mini. Ini adalah Pulse AIO. Ini versi yang mini. Maknanya bila disebut mini, dia lebih kecil lah berbanding dengan Pulse yang sebelum ni. Pulse yang sebelum ni iaitu Pulse original serta Pulse 0.5, dia menggunakan bateri 21700, 20700 dan juga 18650. Manakala untuk Pulse AIO mini ni, dia punya bateri yang sesuai dan hanya bateri yang boleh dimuatkan dalam Pulse AIO mini ni adalah 18650. Jadi tidak boleh nak menggunakan bateri yang selain saiz 18650. Cuma satu bateri je yang boleh diterima masuk ke Pulse AIO mini ni. So, body dia, kadang nak buat perbandingan lah guys. Body Pulse, aku akan cerita berkenaan design dan juga hardware. Untuk part 1 ni, iaitu hardware and design ni. Review Pulse AIO Mini bahagian pertama berkenaan dengan reka bentuk dan juga perkakasan dia, hardware dia. Jadi ini dia, dan color ni adalah color frost black lah. Tapi kalau ditengok di bawah cahaya matahari, dia macam ada kebiru-biruan sikit dia punya frost black ni. Ada bluish color, tone dia adalah kebiru-biruan sikit berbanding yang Pulse AIO yang lama yang jenis Black Frost. So, dari segi saiz, kita tengok comparison dia dengan Pulse AIO 0.5. Ini Pulse AIO 0.5. Nampak tak? So, ini saiz dia, saiz comparison dia. So, ini bateri 21700. Ini bateri 18650. So, nampak dia ada tinggi sikit. Dia ada tinggi sikit yang Pulse lama. Pulse AIO lama ada tinggi sikit, yang ni ada kecil sikit. So, kalau kita tengok dari segi kenipisan. Okay, ini kenipisan. Dia punya tepi, view dari tepi. Ni dengan panel. Bila kita pasangkan panel, nampak yang memang Pulse AIO Mini ni lebih nipis sedikit. Dan kalau kita tengok dari sebelah button punya area pun, nampak yang Pulse 21700 ni memang lebih besar lah. Okay, dari bahagian atas sama. Kalau ini Pulse original Pulse. Kalau Pulse 0.5, kejap guys. Okay, ini Pulse 0.5. Ulang balik. Okay, ini dia punya size comparison dengan Pulse 0.5. Ada tinggi sikit yang Pulse lama. Ada tebal sikit Pulse lama. Ni bahagian button. Dan button dia ni boleh pakai, yang ini boleh pakai kat sini, yang sini boleh pakai kat sini. Button dia interchangeable. Okay. Bahagian atas sama, konsep sama. Dia ada ring, ada bahagian besi di sekeliling flash nut dia ni untuk protect, menghalang daripada original Pulse punya masalah tu, yang crack di sekeliling flash nut atau 510 nut tu, bahagian bawah. Okay, kalau kita tengok bahagian tank, buka Pulse AIO Mini, buka Pulse AIO 0.5. Jadi Pulse AIO Jadi Pulse AIO Mini ni dia memang menggunakan Boro lah, Boro punya format. Jadi ini adalah Boro punya tank yang didesign untuk vessel 2. Okay, sama. Maknanya mana-mana tank yang boleh masuk ke sini, mana-mana RBA bridge yang boleh masuk ke 0.5 boleh masuk di Mini.
dan vice versa lah, sebab dia format boro standard Format boro saiz dia adalah sama, boleh terima. Cuma bezanya di sini adalah ni, bateri 18650 dan juga ni bateri 21700. Itu beza utama dia. Kalau tengok bahagian belakang ke depan ke bahagian yang ada button ni. Okey, button dia interchangeable. Ini boleh letak sini, sini boleh masuk sini. Cara buka juga sama. Ada benda kat sini ni yang kita boleh pusingkan. Standard lah. Itu memang satu identiti kepada Pulse AIO dari awal lagi, iaitu senang nak tukar button dengan hanya perlu melonggarkan skru ni dan cabut dia punya ring di sekeliling ni dan boleh tukar button. Okey, kita tengok pula bahagian apa yang beza Nampak ini ada satu ruang ni. Ruang ni biasanya aku guna untuk tolak, bukan untuk tengok ijuz. Kalau dekat sini lubang ini, kalau kadang-kadang melekat boro tank melekat sebab ada leak ke apa, so nak keluarkan tu susah. So gunakan bahan-bahan yang boleh, alat-alat yang boleh tolak, akan tolak tank dekat sini dan tank akan keluar dengan mudah. Okey, itu satu. Dekat sini ada ini pulse lama, pulse 0.5. Ini pulse AIO mini. So dia lebih besar ni. Yang ininya lebih besar. Ini lebih kecil sikit. Okey, jadi apa lagi yang kita tengok yang kita boleh bandingkan? Okey, ini ini adalah dia punya area kawasan untuk pengoperasian lah. Ada button left and right left, right, ada charging untuk USB Type C, serta screen untuk kita tengok wattage kan. Jadi ini pun sama dekat Pulse AIO 0.5 yang lama. Masalahnya ini dengan ini tak sama guys. Ini kecil sikit, nampak tak area sini okay, gini lah, nampak tak? Memang tak sama Jadi tak compatible tau inner dia ni. So inner yang 21700 tak boleh diletakkan di inner yang Pulse AIO 0.5 tak boleh digunakan dalam Pulse AIO mini, dan inner Pulse AIO mini tak boleh digunakan dekat Pulse AIO 0.5. Kedudukan button dia semua kan, dia macam ini, macam lebih besar, lebih banyak ruang ni di sini. USB port Type C kat sini. Dan di sini ni ruang dia lebih sempit. Nampak? Itu maknanya perbezaan antara dua tempat chipset ni. Okey, dari segi power. Okey. Dari segi power, yang dua-dua ni menggunakan chipset yang sama Jadi dia boleh tembak 80 watt maksimum. Dua-dua ni sama. Pengoperasian dia semua sama. Atas, sini pun atas, ni bawah, sini pun bawah, sama. Kiri kanan dia ni adalah atas bawah pengoperasian dia. Dan function-function seperti sebagai contoh, tekan up and down sama, tekan up and down bersama, akan nampak lah. Contohnya version kita pergi version 2.0, version 3.03. Okey, yang mini 2.00, yang .5 3.03 version dia. Okay. So kalau kita tengok lagi sekali menu dia. Okey. Version PCR sama, smart mode smart ni maksudnya kalau pakai OCC lebih elok lah. Dia akan detect kalau masuk OCC baru apa semua. Normal. So kalau dua-dua tekan normal, select dekat power button, sama dua-dua ni chipset dia sama, cuma saiz dia saiz button punya placement inner dia ni yang lain. Okey. Jadi dari segi design, aku boleh kata, senang kata, konklusinya macam ni lah. Okey, belum habis lagi. Kalau kita pasang panel, ni panel,
panel bahagian button, okay, dua-duanya tidak boleh dioperasikan tanpa buka panel. Dua-dua kena buka melalui lekukan yang ada di bahagian bawah ni lah. Ni gunanya untuk buka panel Bawah ni pun sama dua-dua ni. Bila kita lihat di sini, ada satu yang membezakan dia, panel dia. Untuk Pulse AIO 0.5 dan Pulse AIO original, kita tengok. Bahagian airflow sama, dua-dua ni kat kiri ada. Tetapi pada mini, dia ada bukaan lagi kat sini, dekat bahagian depan, supaya airflow boleh masuk untuk jenis-jenis boro tank yang tidak ada lubang dari sini. Macam kalau tengok tank seperti Bishop Boro, dia tidak ada airflow untuk intake bahagian sini dalam dia. So dia cuma intake bahagian depan airflow Bishop tu, Bishop Boro tu. Okay. So itu overall dari segi design lah. So dia punya conclusion dia pada aku, dari segi hardware and design, Pulse AIO Mini ni adalah exact copy. Salinan sebiji sama 100%, cuma ada yang dikecilkan dan ada yang ditambah. Iaitu yang ditambah adalah airflow dia ni, dan yang dikecilkan adalah benda-benda seperti bateri, saiz bateri dikecilkan. Boro tank dia tak dikecilkan. Oh lupa, dua-duanya ni dekat bawah ni, baik Pulse AIO Mini ataupun Pulse AIO Original dan juga Pulse AIO 0.5, dua-duanya menggunakan ada ni. Nampak tak guys? Bahagian connector yang boleh diselaraskan sama. Ini sama. Jadi kalau let's say korang nak ketatkan lagi korang punya boro tank ke apa benda ke kan, tak ada connection ke apa, korang boleh adjust di situ lah. Okay, itu satu berkenaan dengan hardware dari satu point of view. Okay. So, itu adalah bahagian pertama mengenai hardware and design. Sekarang ni, yang bagusnya dalam kit ataupun kalau kau beli yang siap dengan kotak dia dengan semua benda sekali, okay, apa kata kalau korang nak tukar button, sebab dalam kit dia untuk Pulse AIO Mini ni dia ada sediakan dua jenis konfigurasi untuk button, iaitu ini button bulat dan dia juga ada bagi button yang bentuk petak, bentuk square. Jadi dalam masa yang ada ni, aku akan cubalah cuba untuk buka dia punya inner, dan aku akan tukar button tu dengan menggunakan tool yang ada lah. Jadi untuk tool ni aku rasa memang kena guna specific tool lah. Tengok dia punya, dia tak ada pula, tak ada check lah betul-betul dalam dia punya kotak. But tak boleh. Tak boleh. Tak boleh juga. Okay, ngam. Okay guys, aku ada tool set yang ni, dia punya yang aku gunakan CR-V14, V14 untuk tukar panel dan button dia. So, sekarang ni apa yang perlu dibuat untuk tukar button menggunakan square button pula. Yang pertama, dia ada bagi kit tau. Bagi siap-siap inner yang untuk square button, kemudian panel. Jadi yang pertama sekali buka dulu.
Buka dulu dia punya menggunakan tool yang dia bagi. Dia punya apa? Okay. Kemudian buka 4 skru ni. Okay. Cuba. Ni cuba guys, tak cuba tak tahu. Okay. Bukan 4 guys 3 3 skru. 1, 2, 3 skru dia yang perlu dibuka. Jadi lepas skru tu dilonggarkan, what we need to do is kejap. Tarik je lah. Okay, cuba habiskan dulu buka skru-skru ni. Takut dia masih lagi melekat Nak habiskan buka skru ni. Oh, panjang skru dia. Patutlah. Okay, cuba. Tiga. So, 3 buah skru. Nampak? Ketuk, dia terus terkeluar. Oh, tadi patutnya tak payah buka pun tak apa button tu sebab inner dia memang dah ada Inner dia dah ada macam ni. Dan button dia kejap. Betul lah guys. Aku terlebih kata patutnya tadi tak payah buka pun tak apa. Yang dia punya button bulat tu tadi. Patutnya macam ni tadi buka skru saja. So next time kalau korang nak tukar panel dengan button dia sekali, buka inner dia ni, tinggal buka 3 skru dekat sini, dekat sini. Settle. Okay, kemudian ni inner yang dikasih untuk yang square button. Make sure button punya apa nama ni Okay, masukkan button ni dulu. Okay, masukkan button dia ni dulu dekat macam ni. Kemudian masukkan button ni pula dekat inner. Kemudian button masuk dekat ring kawasan metal. Kemudian masukkan dekat inner. Then barulah kita letakkan di situ. Okay, nampak tak dekat sini ada notch. Make sure notch tu yang masuk dulu guys. Kalau tak nanti dia tak masuk. Okay, masukkan notch tu. Ini dah okey dah ni. Tekan sikit. Dah. So, button dah terpasang dah solid. Barulah masukkan balik skru yang 3 biji itu tadi. 1, 2, 3. Baru kita kejap lagi kita ketatkan dia punya skru. Okay, now kita tighten the screw. Ketatkan. Make sure tadi masa mula masuk, notch ni dah lepas dia masuk. Dia make sure dia flat. Kalau tidak nanti terbuka-buka tak kemas. Ketatkan skrunya yang kedua. Dan ketatkan skru yang ketiga. So
So semua dah cun, dah ngam. Nah, sekarang barulah kita boleh tukar panel dia pula. Okay, panel yang dibagi yang asal, yang default punya panel adalah menggunakan untuk button yang bulat. Jadi sekarang ni sebab kita dah tukar button ni menjadi button 4 segi, maka nampak masuk dan masuk. Nampak? So dia dah berubah bentuk dia menjadi bentuk yang begini. Inilah satu benda yang di dari mula lagi Pulse AIO dihasilkan oleh Tony B dengan Wendy Vip, memang dia orang design Pulse AIO yang asal untuk customization dengan mudah. So ini adalah antaranya antara ciri yang menjadi salah satu kekuatan untuk Pulse AIO ni. Dia sangat mudah untuk kita tukar button, tukar panel, dan ada banyak panel yang telah dikeluarkan untuk Pulse AIO original. Pulse AIO original dan Pulse AIO 0.5. Kita cuma perlu tunggu, mungkin tak berapa lama lagi akan keluarlah Pulse AIO mini punya panel. Contohnya macam kawan kita Encik Bob Tui lagi pun tengah design panel-panel dia untuk Pulse AIO mini. So itu dia tadi serba sedikit mengenai Pulse AIO mini dari Tony B dan Wendy Vip. Ini adalah bahagian pertama, iaitu bahagian hardware dan design. Design dia adalah exact copy salinan 100% dari Pulse AIO original, cuma dikecilkan sedikit supaya saiz dia lebih enak, lebih sedap digenggam, dipegang, tidak terlalu bulky, dan bateri yang digunakan adalah 18650 instead of 21700 atau 20700. So dia lebih mesra pengguna, lebih mesra genggaman saiz dia tu. Dan even kalau nak dibandingkan dengan bilik box pun, Pulse AIO mini ini lebih kecil. Lebih kecil dari bilik box. Bilik box of course lebih nipis lah. Dan kalau dibandingkan dengan Skunkworks D01, macam ni. Skunkworks D01 nampak tinggi sikit, tetapi dari segi lebar Skunkworks ni lebih lebar. Lebih nipis. Pulse AIO lebih lebar. Dari segi tebal, Skunkworks D01 lebih nipis. So dari segi saiz, aku tak ada nak compare dengan Cthulhu AIO sebab tak ada Cthulhu AIO dalam tangan sekarang ni, dan aku pun tak boleh nak compare dengan let's say .AIO V1 ataupun V2 sebab memang tak ada device tu dalam tangan sekarang. Yang ada cuma apa yang korang tengok ni lah. So itu dia tadi guys, serba sedikit mengenai Pulse AIO mini, hardware dia, serta orang kata apa yang telah Tony B buat apa yang telah Tony B improvekan. Oh ya, lupa. Itu aku baru cakap pasal hardware yang berkenaan dengan body dia saja. Ini dia adalah Vessel 2 punya RBA yang datang sekali dalam kit Pulse AIO mini ni. Memang ada banyak perubahan lah. Ini tak sama dengan Vessel yang pertama. Jadi ini memang lain. Dan dari segi flavoring, cita rasa ni pun lain. Aku akan ada satu video lain pula nanti. Akan buat video yang khusus untuk Vessel 2 ni. Anyway, itu dia tadi Pulse AIO mini dari Tony B dan Wendy Vip bahagian 1, hardware dan juga design. Dan juga dia punya personalization
Hopefully akan ada lebih banyak lagi panel-panel, button-button, sama ada square button ataupun round button untuk Pulse AIO Mini ni, sebab scene ataupun dunia Pulse AIO yang asal tu dah meriah. Ditambah pula dengan kehadiran Pulse AIO Mini ni, dia akan bertambah meriah lagi sebenarnya. Dan untuk itu, terima kasih semua kepada yang menonton. Wak Asri sini. Assalamualaikum.